Hari ini matan kita adalah matan Imam Sanusi rahimahullah yang dinamakan dengan Ummul Barahin. Al-Barahin jamak pada Al-Burhan. Al-Burhan itu Al-Hujjah. Ummu induk. Induk bagi segala hujjah ataupun segala dalil dalam menisbatkan akidah Islam yang merangkumi al-uluhiyat wa nubuwat, perkara-perkara ketuhanan, kenabian dan juga sam'iyat, syurga, neraka, akhirat, sirat, al-mahsyar dan sebagainya. Dan matan ini dinamakan juga dengan al-aqidah as-sughra, aqidah as-sughra. Karena Imam Sanusi dia ada matan aqidah al-kubra dan ada as-sughra dan ada sughra-sughra. Ada sughra-sughra dan malah ada di sana matan yang lebih kecil daripada sughra-sughra yang dimakan al-haqidah. Adapun pembacaan kita pada ini, kita akan membaca yang pertengahan, yang sederhana, yaitu al-aqidatu as-sughra yang dinamakan juga dengan Ummul Barahin. Imam As-Sanusi, nama penuh beliau yaitu Imam Muhammad bin Yusuf Al-Sanusi Al-Hasan. Al-Hasan ini nasab dia kepada cucu Nabi yaitu Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Wafat pada tahun 895 Hijrah. Itu Imam As-Sanusi. Qala rahimahullah wa nafa'allahu bi 'ulumihi fi darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, yakni abda'u bi isti'anah billahi ar-Rahmanir-Rahim. Karena takdirnya begitulah aku mulai penulisan ini dengan nama Allah. Dan bahwa itu sebagian ulama menyatakan tabarukan untuk mengambil berkat, dan sebagian ulama menyatakan isti'anah sebagai memohon pertolongan Allah. Dan aku menulis risalah ini dengan mohon pertolongan dari Allah, Tuhan yang Maha Rahman lagi Maha Penyayang. Ataupun aku menulis risalah ini dengan memohon keberkatan. Barakah itu ziyaratul khair. Memohon kebaikan yang sentiasa bertambah. Itu makna al-barakah. Ar-Rahman yaitu Tuhan yang melimpahi nikmat yang luas, yang merangkumi sekalian makhluk di atas muka dunia, di alam ini, tanpa mengira orang yang beriman dengannya ataupun orang yang kufur padanya. Jadi sebab itu Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya, di antara tafsir yang dia berikan dalam mentafsirkan makna Ar-Rahman, yaitulah Ar-Razzaq, Tuhan yang melimpahkan rezeki kepada sekalian makhluk. Ar-Rahim pula ialah daqaiqun ni'am, Tuhan yang melimpahi nikmat yang khusus, yang yaitu kepada hamba-hambanya yang terpilih. Di antaranya nikmat nubuwah, di antaranya nikmat taufik, dan di antaranya nikmat ilmu syara', di antaranya nikmat ma'rifatullah. Maaf Cik, tak terdengar Cik. Tak boleh dengar.
Itu yang berdua sekali. Berdua sekali. Okey. Letak di sini. Daripada awal ke tadi? Tak dengar? Ya, Ustaz. Daripada awal lagi saya dah mesej kat ni kan. Okey, tak nampak mesej. Okey, mungkin lindung dengan ni. Okey. Okey, jom. Tu nak kena mula balik lagi. Boleh. Tadi dengar. Tadi Okey. saya tak kurang jelas. Ya, boleh teruskan. Tuan-tuan dan sekalian, hari ini bermula pada hari ini dan insya-Allah mungkin dalam 2 ataupun 3 majlis kita akan membaca matan akidah yang dinamakan dengan Ummul Al-Barahin yang ditulis oleh Al-Imam As-Sanusi rahimahullah. Imam As-Sanusi ini dia ada beberapa matan akidah. Ada yang kubra, iaitu yang besar. Ada yang sughra, yang kita akan baca ini. Yang dinamakan juga dengan Ummul Barahin. Al-Barahin jamak atau plural kepada Al-Burhan. Al-Burhan itu Al-Hujjah. Al-Burhan bermakna Al-Hujjah ataupun Ad-Dalil, itu Al-Burhan. Ummu ini induk bagi hujah ataupun dalil dalam isbatkan akidah Islam, khususnya akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan di sana Imam Sanusi ada lagi matan yang lebih ringkas daripada matan yang kita baca ini, iaitu dinamakan dengan Sughra. Sughra mana kecil daripada kecil. Dan di sana ada satu lagi yang lebih ringkas, iaitu Al-Hafidah, cucu. Namatan cucu, Al-Hafidah. Imam As-Sanusi, nama penuh beliau iaitu Muhammad bin Yusuf As-Sanusi Al-Hasani. As-Sanusi itu mengambil nama sempena dengan tempat beliau. Al-Hasani pula mengambil sempena nasabnya. Nasab beliau yang bersambungan kepada cucu Nabi, iaitu Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Beliau wafat pada tahun 895 Hijrah. Yang mudah-mudahan Allah Ta'ala melimpahi rahmat, kasih sayangnya dan juga nikmatnya untuk beliau di alam sana insya-Allah. Qala al-musannif, berkata Imam As-Sanusi rahimahullah, wa nafa'ana Allah bi 'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, Tuhan Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bismillah ay abda'u. Aku bermula dengan bismillah. Jadi begitulah juga kita mentakdirkan kalau kita makan nasi, makna aku makan dengan nama Allah. Kalau kita pakai kasut, makna albasu, atau pakai pakaian pun sama juga, aku memakai dengan nama Allah. Jadi ataupun kita takdirkan ujung pun boleh juga. Bismillah, dengan nama Allah aku makan. Dengan nama Allah aku tidur. Dengan nama Allah aku menaiki kenderaan. Dan sebagian ulama menyatakan dengan ini ba itu tabarukan untuk mengambil berkat. Maknanya dengan berkat Allah, dengan mohon berkat daripada Allah, aku memulakan urusanku. Dan sebagian ulama menyatakan ba lil isti'anah. Ba dengan makna untuk mohon pertolongan. Jadi maknanya dengan memohon pertolongan Allah, aku memulai tulisan ini.
dengan mohon pertolongan Allah, aku menaiki kenderaan ini. Ataupun aku menaiki kenderaan ini dengan mohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ar-Rahmanur Rahim, kedua-duanya datang daripada sifat yang sama, itu rahmah, yang kita boleh terjemahkan sebagai kasih sayang, ataupun kepemurahan, boleh terjemah belaka, ataupun simpati, itu semua rahmah. Cuma nama Allah Ta'ala Ar-Rahman itu kata sebagian ulama, dia memberi maksud Tuhan yang melimpahi rahmat yang luas kepada sekalian makhluk, tanpa mengira siapa makhluk dia, tanpa mengira apakah makhluknya itu beribadah kepadanya ataupun tidak beribadah kepadanya, bersyukur kepadanya ataupun tidak. Di dunia ini Allah melimpahi rezeki kepada sekalian makhluk kerana dia Maha Rahman. Karena itu Imam Al-Baghawi rahimahullah dalam tafsirnya, di antara tafsir yang beliau berikan kepada Ar-Rahman ini, iaitu kata dia sama makna dengan Ar-Razzaq, Tuhan yang Maha melimpahkan rezeki. Itu mana Ar-Rahman. Ar-Rahim pula merujuk kepada rahmat Allah yang khusus. Yang khusus iaitu kepada hamba-hamba pilihan dia. Rahmat dia kepada hamba-hamba pilihan dia, iaitu orang beriman. Dan di mana di akhirat nanti Allah tidak memberi rahmat lagi kepada orang kafir. Jadi kerana itu mereka disiksa dalam neraka, tempat yang penuh dengan azab. Allah hanya melimpahkan rahmat dengan ta'aluk namanya Ar-Rahim, iaitu dia melimpahkan rahmat kepada orang-orang beriman saja di sana, iaitu yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah, iaitu rahmat yang khusus yang di dunia diberi ilmu Tuhanan, sehingga mereka dapat mengenal Allah, menyembah Allah, diberi taufik, diberi hidayah oleh Allah, mereka masuk Islam, maka beribadah kepada Allah, lalu di akhirat mereka dikurniakan syurga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, segala pujian dan sanjungan milik Allah. Alhamdu maknanya zikrul mahmud bisifatil kamal dan mahabbatan wa ta'ziman. Itu makna alhamdu. Kita menyebut orang yang kita puji dengan sifat-sifat kesempurnaan dia. Itu makna alhamdu. Mahabbatan, sebut dengan kerana kasih, wa ta'ziman, dan juga kerana agung, kerana keagungan dia. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Salawat dan salam kita pohonkan dari Allah agar dilimpahkan kepada Nabi yang sangat kita kasihi, iaitulah Nabi Muhammad Rasulullah, iaitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang salawat iaitu kita mohon agar Allah sentiasa memberi darjat ketinggian yang akan menimpahi nikmat yang tanpa putus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalam pula iaitu kita mohon agar Allah melimpahi kesejahteraan kepada baginda. Kerana baginda telah banyak berjasa kepada kita sallallahu alaihi wasallam. Ya'lam, ketahuilah. Ya'lam, ketahuilah. Ya'lam daripada perkataan ilmu. Hendaklah kamu berilmu. Ilmu ini suatu ma'rifah. Ma'rifah yang berdasarkan berdalil. Itu ilmu. Kalau ma'rifah itu tidak berdasarkan pada ilmu, tidak berdasarkan pada dalil, hanya taklid, ikut-ikut saja, sebagian ulama menyatakan dia bukanlah ilmu. Ilmu ini adalah ma'rifah. Ma'rifah itu kenal yang berdasarkan kepada dalil. Ya'lam anna al-hukm al-aqliyah. Ketahuilah bahawasanya hukum akal itu yanhasiru fi salasati aqsam, terbatas kepada 3 bahagian, iaitu al-wujub, wajib, wal istihalati, mustahil, wal jawazi, dan juga harus. Jadi persoalan sekarang ni, kenapa pengarang kitab kita ini mulai dengan hukum akal. Hukum akal.
Di sana ada hukum syarak. Hukum ni ada 3 jenis. Hukum akal, hukum syarak, hukum akal dan juga hukum adat. Dipanggil hukum adat. Sebagai contohnya, sembahyang itu adalah fardu, wajib. Itu berdasarkan kepada hukum akal, hukum syarak. Hukum syarak dirujuk kepada Quran dan juga hadis. Lalu dibuat keputusan, ditetapkan. Al-hukmu makna ketetapan. Isbatu amrin li amrin. Menetapkan sesuatu kepada sesuatu. Menetapkan wajib kepada sembahyang. Berdasarkan kepada ketetapan daripada ataupun hujah-hujah atau keterangan daripada syarak. Itu dipanggil hukum syarak. Di sana ada hukum akal, iaitu menetapkan sebagai contohnya satu separuh daripada dua. Satu ataupun dua banyak daripada satu. Itu diputuskan berdasarkan kepada akal. Berdasarkan kepada logik, berdasarkan kepada akal. Contoh macam nanti kita akan bertemu nanti Allah Subhanahu Wa Taala itu alam ini adalah hadis, alam ini adalah baharu. Jadi menetapkan baharu bagi alam itu berdasarkan kepada akal, berdasarkan kepada hukum akal. Kerana akal akan memandang bahawasanya mustahil alam ini wujud dengan sedia ada tanpa ada yang mengadakan dia. Jadi sesuatu yang ada sebelumnya tiada itu dipanggil baharu. Kerana telah diadakan, baharulah dia ada. Sebelum diadakan itu dia tidak ada. Jadi diputuskan berdasarkan apa? Akal. Berdasarkan kepada hukum akal. Yang ketiga, hukum adat. Hukum adat. Sebagai contohnya, api membakar. Api membakar. Adat ni makna kebiasaan. Benda begitu. Sejak dulu, daripada kecil lagi, kita sedia mengenali bahawasanya api ini membakar. Sifatnya panas. Bukan disebut oleh Quran, bukan berdasarkan kepada akal, bukan setelah kita masuk sekolah, setelah kita pandai berfikir, baru kita mengetahui bahawasanya api ini panas. Hatta orang gila yang tak berakal pun, bila dia tengok api, dia tak akan dekat. Hatta binatang sendiri pun, bila dia tengok api, dia lari. Itu berdasarkan kepada, kerana dia panggil kebiasaan. Adat dia panggil, tikrar, pengulangan berlaku. Menjadi kebiasaan. Bahawasanya api itu adalah panas ataupun membakar. Jadi, bagi orang yang kita kata yang dah Islam macam kita ini, kita boleh direct pada hukum syarak. Boleh direct pada hukum syarak. Jadi sebab itu dalam matan-matan yang lain selain daripada matan Ummul Barahin ini, dia direct saja kepada al-musalamat fil aqaid fil syariah. Dia terus saja sebut sifat Allah, sebut tentang perkara-perkara yang wajib kita yakini dalam Islam ini. Kerana matan akidah itu dia hanya bercakap kepada orang yang dah Islam. Tapi Imam As-Sanusi ini, matan akidah dia ini bukan saja untuk orang yang dah Islam. Malah untuk orang yang bukan Islam. Maknanya orang yang dipanggil orang yang belum Islam lagi. Bagaimana kita nak beritahu dia bahawasanya alam ini ada Tuhan. Dan bagaimana kita nak beritahu dia bahawasanya alam ini diciptakan oleh Tuhan yang maha sempurna, yang mana sifat-sifat dia dan sebagainya. Takkan kita nak baca ayat Quran. Kalau kita baca ayat Quran, maka dia akan sebut pada kita, dia kata, saya tak percaya Quran, saya bukan orang Islam. Jadi sebab itu Quran ada orang percaya, ada orang tak percaya. Dan begitu juga. Tapi dari sisi akal semua orang ada akal. Kita orang Islam ada akal, dan orang India pun ada akal, orang Cina pun ada akal. Jadi apa yang perkara yang sepakat pada akal. Di mana di sana ada dipanggil hukum logik, dia panggil. Hukum logik. Apa yang logik pada akal, apa yang tidak logik pada akal. Itu dia panggil perkara yang wajib. Di mana akal merasakan
Kalau dikatakan tidak ada, akal kata oh mustahil. Mustahil dia tidak ada. Ya, maknanya wajib ada. Dia wajib ada. Jadi kalau kita kata ada, di mana akal akan menyatakan bahawa mesti. Tak boleh tak ada. Itu wajib. Wajib pada akal. Mestilah wajib dengan makna mesti. Mesti pada akal. Akal menyatakan bahawasanya mesti. Dia mesti ada. Ya, maknanya bila satu rumah itu kita datang, kita hadir ke rumah saudara kita. 2 tahun yang lalu rumah lain. Kemudian 2 tahun berikutnya kita hadir, rumah lain pula dia buat. Maka akal akan berkata mesti ada tukang. Ya, mesti ada tukang yang melakukannya, yang buatnya. Jadi kalau tuan rumah kata dekat kita tanya dia bila buat rumah. Dia kata, entah saya bangun pagi tadi tiba-tiba rumah saya menjadi bau. Jadi elok dengan sendiri. Dia kata kawan kita ni demam kena COVID. Dia akal tak boleh terima. Akal tidak boleh terima. Hatta kalau kita kata dekat orang India, kawan kita yang India pun, dia kata kita pening. Mana kita gila. Kerana bercakap begitu. Jadi semua ni dia panggil al-musallamat. Benda-benda yang diiktiraf oleh akal. Ya, itu dia panggil al-wujub, wal-istihalati, wal-jawaz. Jadi kerana itu, oleh kerana orang Islam pada ini, dia dah kurang berdakwah. Dia kurang berdakwah. Maka dia tidak mau pelajari lagi. Dan bagaimana dia panggil ilmu logik yang sebegini. Bagaimana dia nak berhadapan, nak meyakinkan. Ilmu-ilmu yang dia perlu gunakan. Ilmu-ilmu akal yang dia perlu gunakan kepada orang-orang yang belum percaya kepada Quran. Belum percaya kepada hadis Nabi SAW. Sebenarnya pada zaman hari ini, dia tidak mencukupi lagi sebenarnya. Tidak mencukupi kita mengaji secara ilmu kalam yang tradisi dulu. Kita kena tambah satu lagi iaitu scientific. Sebab itu ramai orang barat sini yang masuk Islam apabila dia mendapati bahawasanya penghujahan orang Islam bab ketuhanan ini menepati scientific. Menepati dipanggil hujah-hujah sains. Sebab itu ramai yang masuk Islam. Jadi kerana itu kita jangan abaikan hukum akal ini. Kebijaksanaan berhujah dengan menggunakan akal ini mesti dipelajari. Kurang-kurangnya bermula daripada matan ataupun cara logik akal yang dikemukakan oleh ulama-ulama kalam dalam akidah Asy'ariyah, Al-Maturidiyah. Adapun akidah Salafiyah dia tak pakai dia tolak ilmu kalam. Wallahu a'lam lah, mungkin dia ada kaedah yang lain untuk berhujah dengan orang-orang yang bukan Islam. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Taala sekalian, itu sedikit intro bagi menjelaskan kenapa perlunya kita mempelajari hukum al-aqli. Di samping di sana banyak ayat Quran sebenarnya yang Allah Taala suruh kita merenung, berfikir, itu semua menggunakan akal. Afala yanzuruna ila al-ibli kaifa khuliqat. Apakah mereka tidak memerhatikan kepada unta bagaimana dia diciptakan Allah? Jadi perhati ni mata melihat, kemudian diproses oleh akal, nur akal ni diproses oleh otak, kemudian menyerap pada hati. Kerana dalam Islam ini al-aqlu berfikir itu dengan hati. Adapun otak itu adalah cahaya hati saja, penyuluh kepada hati. Penyuluh kepada hati. Jadi sebab itu orang yang fikir dengan otak saja, dia hanya memahami tapi tidak meyakini. Yang Islam nak itu ialah meyakini. Jadi kerana itu orang yang tahu saja, yang memahami tapi dia tidak meyakini, maka itu tidak mencapai maksud dikehendaki oleh Islam. Wajib, mustahil dan harus. Kalau wajib ialah ma la yutasawwaru fil aqli adamuhu. Perkara yang tidak tergambar dalam akal ketiadaannya.
yang mana tidak dapat digambarkan. Mana gambar akal tak sampai. Kalau dikatakan dia tidak ada, akal tak dapat nak yakin dia panggil. Maknanya contoh macam kita sebut seseorang itu lahir tanpa bapa. Akal tak boleh gambarkan. Macam mana dia lahir tapi tak ada bapa. Tak temui bapa, tak apa kalau seorang tu kata dia lahir tanpa bapa. Ya. Kecuali kalau mukjizat lain. Sebab tu mukjizat dipanggil al-khariqul adah. Perkara yang luar biasa. Tapi kalau benda yang biasa pada akal, setiap orang yang lahir itu mesti ada bapa, mesti ada ibu. Maknanya ada sesuatu tanpa ada yang menciptakannya. Jadi bayangkanlah alam yang luas ini, yang sangat luas ini, yang terdiri daripada makhluk-makhluk yang sangat hebat. Jadi akal tak boleh nak gambarkan, tak boleh nak terima. Kalau dikatakan ada Rabb, ketiadaan Tuhan yang menciptakannya. Wal mustahilu ma la yatasawwaru fil aqli wujuduhu. Mustahil ialah perkara yang tidak tergambar dalam akal kewujudannya. Mana akal tak boleh terima kalau dikatakan dia ada. Sebagai contohnya, akal tak boleh terima kalau dikatakan bahawa seseorang itu dia ada dulu daripada ayah dia. Ya, maknanya akal kata mustahil. Mestilah anak itu datang kemudian daripada ayah. Ya, jadi begitulah juga tidak dapat tergambar dari segi akidah kalau kita menyatakan bahawa Tuhan itu ada permulaan. Ya, Tuhan itu ada permulaan. Jadi kalau dia ada permulaan, jadi siapa yang menciptakan yang lain-lain? Ya, kalau dia sendiri ada permulaan. Jadi dia sendiri itu bukan Tuhan. Mana dia sendiri itu makhluk. Kerana Al-Khaliq pencipta ini, yang hakiki, yang sebenar-benar pencipta itu, dia mesti ada sebelum ada benda yang diciptakan. Jadi semua dia panggil benda-benda yang maknanya yang akal masakan bahawa mustahil yang tidak tergambar dalam akal kewujudannya. Mana yang tidak tergambar, mana akal tidak dapat menerima. Jika dikatakan dia ada. Harus pula ialah perkara yang boleh diterima akal kewujudannya dan ketiadaannya. Maka biasa. Contoh macam kita lah. Orang cerita kata fulan tu lahir. Okey, biasa. Orang ucapkan tahniah. Dia sampai masa orang pun beritahu kata fulan tu dah meninggal. Mana biasa orang terima. Tapi kalau dikatakan bahawa Tuhan itu mati, Tuhan itu lahir, jadi akal akan menyatakan bila akal merenung, kerana akal ini dipanggil idrakul aqli, ada yang bersifat daruri, ada yang bersifat nazari. Ada yang bersifat dipanggil idrak mana pemahaman. Ada perkara-perkara yang akal memahami secara dipanggil lumrah, dipanggil secara lumrah. Dan ada yang akal hanya memahami setelah an-nazar. Setelah direnung, setelah diperhatikan, maka barulah hadir kefahaman. Wajib ala kulli mukallafin. Wajib atas setiap mukallaf. Mukallaf ni iaitu seorang manusia, seorang muslim, seorang manusia yang telah yang berakal. Mana yang berakal? Mana dia tidak gila, yang mencapai usia baligh, yang telah pun baligh, dan yang ketiganya sampai dakwah. Itu makna mukallaf. Wajibu ala kulli mukallafin syar'an. Wajib atas setiap mukallaf secara syarak. Ini wajib syarak. Wajib syarak. Mana tuntutan syarak. An ya'rifa, untuk dia mengetahui. Untuk dia mengetahui. Mengenali. Ma yajibu, apa yang wajib. Yakni wajib di sini tertulis itu apa yang mesti. Apa yang mesti. Fi haqqi maulana. Mana mesti ini mana akal. Perkara yang pada akal wajib, ini mesti. Akal tidak akan menerima kalau dikatakan dia tidak ada. Apa yang wajib pada hak Allah. Pada hak Allah. Apa yang mustahil dan apa yang harus.
bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa kadza yajibu alaihi, begitu juga wajib atasnya dengan kewajiban syarak atasnya, ini atas mukallaf, ya'rifa, untuk mengetahui, misla zalik, seumpama itu juga, yakni apa yang wajib, yang mesti, apa yang mustahil, dan juga apa yang harus, fi haqqi ar-rusuli, pada hak para rasul, pada hak para rasul alaihi wassalatu wassalam. Yakni perkara yang wajib bagi rasul, sifat-sifat yang wajib bagi rasul. Seorang rasul itu akal tak dapat terima kalau dia dikatakan rasul ini seorang yang tidak amanah. Mana wajib sifat amanah bagi dia. Wajib seorang rasul ini bersifat dengan sifat fatanah, bijaksana. Dan begitulah seterusnya, kita akan sampai nanti 4 sifat yang wajib, yang mesti bagi seorang rasul, di mana akal akan menyatakan tidak sepatutnya ataupun tidak logik seorang yang diutuskan oleh Allah SWT itu merupakan seorang yang pembohong, seorang yang tidak amanah dan sebagainya. Mustahil, iaitu mustahil bagi akal. Akal mengatakan mustahil seorang rasul itu seorang yang pembohong, seorang yang tidak cerdik dan sebagainya. Dan harus bagi para rasul, di sana akan mengatakan harus bagi seorang rasul kalau dia berkahwin, kalau dia makan dan sebagainya. Benar, kalau dia tak kahwin pun tak ada, akal kata tak ada masalah, boleh terima. Logik pada akal. Kalau akal rasul itu sakit dan sebagainya. Fa mimma yajibu limaulana jalla, limaulana. Baris tu kena betulkan. Di antara perkara yang wajib bagi Tuhan kita, limaulana, jalla wa azza asyruna sifatan. Maka di antara sifat yang wajib bagi Tuhan kita azza wa jalla ialah 20 sifat. Kita sekalian parti tengok pada di antaranya. Kata Imam As-Sunusi, di antara sifat, bermakna 20 sifat ini bukan keseluruhan sifat Allah. Sifat kamalat, sifat kesempurnaan bagi Allah ini, dia tidak ada had. Tidak ada had. Sifat sempurna bagi Allah ni tidak ada batasan, tidak ada sifat. Sama juga dengan nama. Nama-nama Allah Ta'ala ni tidak ada batasan. Jadi sebab itu ada orang yang mentohmah, dia kata bid'ah. Bid'ah Imam Sanusi ini menetapkan sifat Allah ini 20. Sifat 20. Jadi sekaligus orang Melayu mengaji sifat 20 ini benda baru yang tak disebut dalam nas dan sebagainya. Maka orang sebegitu sebenarnya dia tak pernah mengaji. Dia tak pernah tengok sendiri, dia dengar daripada orang lain. Kerana Imam Sanusi sendiri dia sebut wa mimma fa mimma, maka di antara dia panggil. Di antara sifat yang wajib bagi Tuhan. Mana di sana tu banyak lagi. Di antara banyak lagi sifat-sifat yang lain. Tapi sekiranya berdasarkan kepada ijtihad ulama, mencukupi bagi seseorang itu untuk diakui sebagai orang yang memiliki iman yang sempurna jika dia mengetahui 20 sifat ini, sekalipun dia tak tahu sifat-sifat yang lain. Jadi sama juga sembahyang. Ulama menyatakan bahawa rukun sembahyang 13 perkara. Kalau tuan-tuan cari dalam hadis, tuan-tuan tak akan jumpa. Tuan-tuan tak akan jumpa keterangan di sana, nas Quran kah hadis kah yang menyatakan rukun sembahyang 13. Tapi ulama menyimpulkan daripada Quran hadis. Sekurang-kurang sembahyang itulah 13 rukun. Jadi kalau seseorang itu dia tak buat yang lain-lain sekalipun, dia buat yang rukun sembahyang itu saja, maka sembahyang dia sah. Dan berdasarkan dari Quran hadis, sembahyang dia sah. Jadi begitulah juga dengan masalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara sifat yang wajib, yang mesti, yang akal tidak dapat menerima jika dikatakan tiada bagi Tuhan kita azza wa jalla ialah 20 sifat, iaitu wujud, artinya ada, qidam, sedia ada, baqa, kekal, mukhalafatuhu, bukan tuhin, mukhalafatuhu,
lil hawadith, mukhalafatu ta'ala lil hawadith, iaitu berbezanya beza Tuhan. Huruf besar kan berbezanya Allah dengan segala yang baru. Mana segala yang mana dahulu yang tidak ada, setelah diciptakan baru ada itu makhluk baru. Jadi sebab apa dia berbeza dengan segala yang baru? Kerana dia sedia ada. Dan kerana dia tu bersifat sedia ada, yang lain semua bersifat baru. Qiyamuhu binafsihi. Berdirinya dengan sendiri. Kerana dia tidak bergantung kepada sebarang makhluk. Dia tidak bergantung kepada sebarang makhluk. Tidak bergantung pada tempat. Kerana makhluk itulah tempat. Yang tidak bergantung pada mukhassis. Yang tidak bergantung kepada zat yang lain. Yang menentukan kewujudan dia. Macam kita ni bergantung pada Allah. Kalau Allah Ta'ala menghendakkan kita ni ada, baru kita boleh ada. Tapi Allah SWT, dia sedia ada. Maka dia tidak bergantung kepada mana-mana zat untuk mentakhsiskan, menentukan kewujudan dia. Dan sebagian ulama menyatakan qiyamuhu binafsihi ini, iaitu Tuhan Maha Kaya. Tuhan yang dia itu adalah Maha Kaya. Iaitu dia tidak memerlukan kepada tempat dan juga pentakhsis. Tidak memerlukan kepada tempat. Jadi sebab itu tidak boleh kita katakan Allah Ta'ala itu berada di kanan ke kiri ke di atas dan sebagainya. Maka bila kita baca ayat Quran menyatakan summa stawa al-arsh, kemudian Allah beristiwa di atas arasy, mana kita terima yakin Allah beristiwa di atas arasy, tapi bukan dengan maksud Allah bertempat di atas arasy. Habis dengan makna apa? Wallahu a'lam. Itu as-salaf. Dan kalau khalaf pula, dia kata Allah beristiwa di atas arasy, yakni Allah istaula al-arsh, Allah menguasai arasy, dengan makna Allah bukan dia cipta saja, kemudian dia biarkan arasy itu bergerak dengan sendiri. Macam kereta kita lah. Kereta kita bukan kita yang cipta. Kereta kita ni, kalau orang pakai kereta proton cipta. Tapi selepas proton cipta, dia tidak istaula lagi. Dia tidak menguasai lagi. Dia serahkan kepada orang lain untuk menguruskan kereta tersebut. Jadi, begitulah. Beza Allah Ta'ala dengan manusia. Jadi, kalau arasy Allah mentakbirnya, maka banding dengan dunia ni ibarat debu halus banding dengan arasy. Jadi kalau arasy Allah yang agung itu ditakbir oleh Allah, maka lebih-lebih lagi lah dunia ini ditakbir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah bukan mencipta yang saja, malah dia yang kekal, dipanggil berdiri, menguruskan pentadbiran alam ini. Dan juga pentakhsis, dia tidak perlu pentakhsis. Pentakhsis ni iaitu mujid, Tuhan yang zat yang lain yang menentukan kewujudan dia. Dan wahdaniyah, di antara sifat Allah juga, iaitu wahdaniyah, esa, tunggal, iaitu tidak ada dua bagi zat baginya ni bagi Allah. Tidak ada berbilang, tidak ada dua bagi zat baginya bagi Allah pada zatnya. Yakni zat Allah Subhanahu Taala ni tunggal. Makna esa pada zat, iaitu zat Allah Taala ini tidak tersusun daripada anggota, tidak terdiri daripada susunan jauhar membentuk jirim ataupun jisim pada sifat-sifatnya. Tunggal pada sifat, iaitu Allah Subhanahu Taala ini dia tidak ada dua sifat yang sama. Dia tidak ada dua qudrah, dia tidak ada dua iradah, dan dia tidak ada dua samak mendengar. Itu satu. Yang keduanya, tidak ada gandingan. Esa dengan makna tidak ada gandingan bagi sifat Allah. Yang tidak ada dipanggil makhluk yang bersifat sebagaimana sifatnya Allah Ta'ala. Walaupun kita kata Allah mendengar, makhluk mendengar, tapi tidak sama sifat mendengarnya Allah
dengan sifat mendengarnya makhluk. Hanya sama dari segi istilah mendengar. Mendengar itu tapi tidak sama. Karena Allah Ta'ala ini Esa. Hanya dia saja. Hanya dia saja yang bersifat sebagaimana sifat itu. Dan juga pada perbuatan-perbuatannya, iaitu tidak ada perbuatan makhluk yang menyamai perbuatan Allah. Yang tidak ada. Dan tidak ada. Mana Allah ini dia melakukan, mencipta. Perbuatan Allah ini itulah ciptaan yang ada di alam ini semuanya adalah asaru, merupakan kesan daripada perbuatan Allah. Tapi bagaimana kalau kita nak cari, bagaimana kita nak lukis, kita nak tulis, bagaimana Allah mencipta, tidak ada siapa yang tahu. Kerana dia panggil laisa kamitslihi syai'. Dia ini tunggal, perbuatan dia adalah esa, tunggal, dan tidak sama dengan mana-mana perbuatan makhluk. Jadi kalau tak sama, macam mana akal nak gambarkan? Kerana akal ini dia hanya boleh gambarkan apa yang dia biasa tengok, dia biasa rasa, dia biasa dengar. Inilah 6 sifat. Inilah maknanya sifat disebut tadi ni, dia kata 6 sifat. Sifat yang pertama itu dinamakan sebagai sifat nafsiyah, iaitu sifat diri. Yang sifat diri ini adalah sifat la tadullu illa ala nafsi zat. Sifat yang tidak menunjukkan melainkan kepada zat itu sendiri. Bukan makna yang lain daripada zat itu sendiri. Iaitulah sifat wujud. Sifat nafsiyah ni adalah satu saja, iaitu sifat wujud. Sifat ada. Sifat ada ni dia tidak menunjuk melainkan kepada zat itu sendiri, bukan makna yang melebihi daripada zat tersebut. Sementara 5 sifat selepasnya adalah sifat salbiah. Sifat salbiah ni adalah sifat yang menafikan. Sifat yang bertujuan untuk menafikan daripada zat sesuatu yang tidak layak bagi zat. Sebagai contohnya, kita wajib mengisbatkan, mengakui bahawasanya Allah Ta'ala ni qidam, bersifat dengan sedia ada. Untuk kita menafikan sebalik daripada qidam, iaitu berpermulaan. Tujuan kita mengiktiqadkan sifat salbiah ini, sifat qidam, iaitu untuk kita menafikan daripada hati kita bahawasanya Allah Ta'ala ini ada permulaan. Kita mengisbatkan baqa' kekal bagi Allah, untuk kita menafikan dari Allah sifat yang sebalik, iaitu ada pengakhiran, nihayah. Jadi begitulah seterusnya. Mukhalafatu ta'ala lil hawadis, tujuannya ialah untuk salbi untuk mencabut daripada Allah, untuk menafikan daripada Allah syabihuhu lil hawadis, penyerupaan Allah dengan yang baharu itu dengan makhluk. Qiyamuhu binafsih, untuk kita menafikan bahwasanya Allah Ta'ala ini bergantung, untuk menafikan bahwasanya Allah itu bergantung. Sifat Esa Allah Ta'ala untuk salbi, untuk kita menafikan daripada Allah berbilang-bilang. Itu dipanggil sifat 6 semua. Satu sifat wujudiyah ataupun sifat nafsiyah, dan 5 lagi adalah sifat salbiyah. Summa yajibu lahu ta'ala sab'u sifatin tusamma sifatil ma'ani. Kemudian wajib pula bagi Allah, wajib pula, yakni wajib akli, wajib akal, mengakui, di mana akal akan menyatakan bahawasanya tidak logik kalau Tuhan ini tak bersifat dengan sifat-sifat yang kita akan sebut ini. Dipanggil sifat al-ma'ani. Sifat al-ma'ani. Sifat al-qa'im bizatihi ta'ala, sifat yang berdiri pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahia al-qudrah. Sifat ini iaitu qudrah. Sifat ma'ani dia panggil al-qudrah wal iradah wal muta'alliqani bi jami'il mumkinat. Wal ilmu al muta'alliqu bi jami'il wajibat wal jaizati wal mustahilat. Wal hayatu wa hiya la tata'allaqu bi syai'in. Was sam'u wal basaru al muta'alliqani bi jami'il mawjudat. Wal kalamu alladhi laysa bi harfin wala sautin wa yata'allaqu bima yata'allaqu
bihi al-ilmu minal muta'alliqat. Ya, kemudian wajib bagi Allah, yakni akal menyatakan wajib, yakni mesti bagi Allah, di mana akal akan memutuskan bahawa tidak logik jika Allah yang menciptakan alam ini, yang bersifat Tuhan ini, kalau dia tidak diisbatkan kepadanya tujuh sifat. Kerana kalau Allah Ta'ala, kalau dia tak ada tujuh sifat ini, maka dia tidak layak jadi Allah. Kerana dia Tuhan yang lemah. Tuhan yang lemah. Tuhan yang jahil. Zat yang lemah, yang jahil. Zat yang lemah, yang jahil, tidak layak. Akal akan menyatakan tidak logik kalau dia dikatakan sebagai Tuhan. Maka wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala tujuh sifat yang dinamakan dengan sifat-sifat ma'ani, iaitu kudrah, berkuasa, dan iradah, berkehendak. Kedua-dua sifat ini berkait dengan sekalian mumkinat, ta'alluq fungsinya. Fungsinya kepada sekalian mumkinat, iaitu jaizat, iaitu perkara-perkara yang harus, boleh ada atau boleh tiada. Jadi sifat kudrah dan iradah ini, dia tidak merangkumi. Sifat-sifat ini tidak merangkumi sifat wajib, mana benda yang mesti dan juga mustahil. Sebab apa tuan-tuan sekalian? Kerana benda yang wajib itu, kalau kita kata kudrah Allah Subhanahu Wa Taala ataupun iradah Allah Subhanahu Wa Taala tertakluk juga, berfungsi juga kepada yang mesti ada, yang tidak boleh dikatakan tiada, maka akan berlaku tahsil hasil. Kalau kita kata Allah Subhanahu Wa Taala itu wajib ada. Ya, maka kita pun tanya, boleh tak kudrah Allah Ta'ala, kudrah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kekuasaan Allah itu berfungsi untuk mewujudkan Allah Ta'ala itu sendiri. Ya, maknanya Allah Ta'ala ni dia berkuasa tak? Ya, untuk dipanggil mengadakan dia sendiri. Ya. Jadi kita kata dari segi kekuasaan Allah itu tidak ada dipanggil, tidak ada yang terhalang daripada kuasa Allah. Ya, tapi dari segi akal, logik ke tidak? Logik ke tidak untuk adanya satu Tuhan yang lain selain daripada Tuhan yang ada itu? Maka akal kata tak logik. Akal akan menyatakan bahawa tidak logik untuk adanya di alam ini dua Tuhan. Jadi begitulah juga tuan-tuan sekalian. Adakah logik? Boleh ke tidak Allah dengan kuasanya, dia dengan kehendak dan juga dengan kudrahnya untuk dia mematikan diri dia sendiri? Jadi akal akan kata mustahil lah. Tuhan tu akan mati. Tadi kan kita dah sebut dah akal. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, bukan semua dipanggil soalan sebenarnya perlu dijawab. Bukan semua. Ada soalan-soalan yang akal menyatakan bahawa tidak logik dipanggil. Jadi orang yang berakal tidak akan tanya soalan begitu. Nanti kan tidak akan tanya soalan begitu dipanggil. Wallahu a'lam, ya. Ilmu mengetahui sifat ini berkait dengan sekalian wajibat. Jaizat yang harus dan juga yang mustahilat, yang dipanggil yang mustahil pada akal. Jadi Allah mengetahui apa yang wajib ada. Mana sebab itu Allah mengetahui zat dia sendiri. Jaizat, Allah mengetahui juga apa yang boleh ada, boleh tiada, itu makhluk. Dan mustahilat, dan Allah Ta'ala juga mengetahui yang mustahil, makna yang tidak seharusnya ada, yang tak boleh ada, yang mustahil.
Jadi semua Allah Ta'ala mengetahui. Allah Ta'ala mengetahui diri dia, dan Allah Ta'ala mengetahui makhluk-makhluk dia yang bertaraf jaizat sekaliannya, dan Allah juga mengetahui apa yang tidak akan boleh berlaku, tidak boleh berlaku, mustahilat dia panggil. Hayah hidup, hayah hidup, sifat hidup. Allah juga wajib bersifat dengan hidup, al-hayah. Sifat ini tidak berkait dengan sesuatu. Sifat hayah ini sifat yang mana diisbatkan bagi Allah bagi melayakkan dia bersifat dengan sifat-sifat yang lain. Bagi melayakkan dia. Kerana kalau dia tak hidup, sudah tentu dia tidak ada kuasa, tidak ada kehendak, tidak ada ilmu, samak, basar dan sebagainya. Jadi sifat hayah ini dia bukan sifat, dipanggil at-ta'addi. Satu sifat yang mana yang orang panggil apa? Yang berfungsi lah. Dia adalah sifat bagi zat, bagi melayakkan zat bersifat dengan sifat-sifat yang lain. Sama ini mendengar. Sama mendengar dan basar melihat. Kedua sifat ini berkait dengan sekalian yang wujud. Sekalian yang wujud. Sebagian ulama menyatakan sifat sama ini berkait dengan al-masmu'at. Sebagian ahlul kalam berkata sifat sama ini hanya bertakluk, berkait, berfungsi kepada segala yang dapat didengar. Allah mendengar segala yang dapat didengar, walaupun sekecil-kecil bunyi. Dan sifat basar pula, takluknya adalah al-mubsarat. Segala yang dapat dilihat. Walaupun sekecil-kecilnya yang dapat dilihat. Tapi Imam As-Sanusi mengatakan ta'aluk sifat basar dan juga sama bukan saja masmu'at dan juga mubsarat, tapi sekalian yang wujud. Sekalian yang wujud. Mana sekalipun yang tak bersuara, Allah Ta'ala boleh mendengar suaranya. Mana sekalipun yang pada telinga manusia menganggap dia tidak bersuara. Ataupun pada pandangan manusia menganggap dia tidak dapat dilihat. Tapi Allah tetap dapat mendengar suaranya dan dapat melihat, dipanggil kewujudan dia. Sebagai contohnya, Allah dapat mendengar suara warna. Kalau ditakdirkan warna ada suara, Allah dapat melihat. Mendengar suara, dia panggil warna, dia panggil alwan. Jadi begitulah andaian, dia panggil segala Allah dapat mendengar sifat sama dan juga basar ini ta'aluknya adalah al-mawjudat, sekaliannya wujud. Dan kalam ini berkata-kata. Allah Ta'ala berkata, kata-kata ini ta'aluknya adalah dengan segala yang wajibat. Kerana sebab itu kalamullah yang sama ada kalam berupa perintah atau larangan berkait dengan wajibat. Di mana dalam Quran ada ayat-ayat Allah. Kerana ayat-ayat Allah dalam Quran itu, kalam Al-Quran, kalamullah, dia merupakan dipanggil lambang, dipanggil lambang daripada kalamullah. Sebab itu disebut, dia kata kalam berkata-kata iaitu tanpa huruf dan tanpa suara. Tanpa huruf dan tanpa suara. Kerana huruf dan suara ini dah jadi makhluk. Kerana huruf ini, huruf lakaran-lakaran dipanggil. Kertas mushaf itu. Itu dipanggil yang mencatat kalamullah, bukan kalamullah, yang mencatat kalamullah. Petunjuk pada kalamullah. Huruf-huruf dipanggil. Itu petunjuk pada kalamullah. Jadi kalamullah itu ialah kalam nafsi dipanggil. Kalam diri Allah Ta'ala. Itu yang laisa kamitslihi syai'. Kalam itu yang tidak ada rupa, tidak boleh digambarkan. Adapun kalam yang berupa huruf dan sebagainya itu bukan kalamullah, tapi dia adalah dipanggil petunjuk kepada kalamullah. Petunjuk kepada kalam Allah yang mencatat dengan kalamullah. Cuma ta'aduban, beradab kita dengan Quran dipanggil, maka kita menyatakan Quran itu dengan secara dipanggil umum kalamullah. Tak perlu kita nak tafsirkan sama ada kalam itu yang merujuk kepada nafsi, adapun
kalamullah yang qadim. Yang qadim itu kalamullah yang merujuk pada kalam nafsi. Kalam diri Allah Ta'ala. Yang tak dapat digambarkan. Tak dapat digambarkan sebagaimana kita tak dapat menggambarkan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri. Adapun penunjuk pada kalamullah yang nafsi itu yang berupa huruf, yang berupa dia panggil ayat-ayat yang ditulis itu sudah tentunya makhluk, kerana dia panggil kita dapat menggambarkan dengan otak kita. Dan kita mendapatkan menggambarkan alif itu panjang, ba itu macam kapal dan sebagainya. Sedangkan Allah Ta'ala ini laisa kamitslihi syai'un, tidak sama dengan sesuatu. Sebab itu ahli ulama kita membahagikan. Tapi ta'aduban, beradab kita dengan kalamullah itu, maka kita menyatakan bahawa yang secara umum Al-Quranu kalamullah. Al-Quran itu adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Qadim, bersifat dengan qadim yang sedia ada. Ya, itu. Tanpa huruf, tanpa suara, sifat ini berkait, berkait dengan perkara yang sama yang dikaitkan sifat ilmu tadi. Iaitu sifat ilmu itu merangkumi wajibat. Allah mengetahui segala yang wajib, dia itu zat dia sendiri. Allah mengetahui segala yang jaizat, itu makhluk dia. Dan Allah Ta'ala juga mengetahui mustahilat dan perkara-perkara yang mustahil ada. Jadi begitulah juga firman Allah, kalamullah yang bertakluk dengan wajibat, di mana ada dia panggil Allah bercakap, memberi perintah ataupun larangan, memberi perintah ataupun memberi khabar. Dalam Quran ada juga ayat perintah, ada ayat khabari, ada ayat yang berupa statement, kenyataan tentang wajibat, tentang perkara yang wajib ada, iaitu diri dia sendiri. Diri dia sendiri, wal jaizat, dan perkara-perkara yang harus ada ayat Allah, ada kalam Allah yang berkait dengan jaizat, iaitu makhluk, dan ada yang kalam Allah yang berkait dengan mustahilat. Dan seperti Allah Ta'ala menyatakan mustahil dia ada anak. Dalam Quran Allah Ta'ala subhanallah amma yasifun, maha suci Allah. Mustahil Allah ini mustahil bagi Allah daripada sifat-sifat Allah yang mereka sifatkan. Seperti mereka sifatkan Allah ni ada anak. Orang Yahudi ni mensifatkan Allah ni kedekut dan sebagainya. Semua sabung sifatin tu sama sifatin ma'nawiyah. Kemudian di sana ada pula tujuh sifat yang lain dinamakan sifat ma'nawiyah, iaitu natijah dia panggil. Natijah daripada sifat ma'ani tadi. Bila Allah bersifat dengan sifat qudrah, maka dia itu senantiasa berada dalam keadaan berkuasa. Dia panggil. Bila Allah bersifat dengan sifat hayah, hidup, maka menjadilah dia itu zat yang hayyun qayyum. Sebagaimana kita selalu baca dalam surah, dalam ayat kursi itu. Wal hayyu wal qayyum. Wal hayyul qayyum. Jadi sifat ma'ani ini, maknawiyah ini, dia adalah natijah. Dia mulazamah. Dalam bahasa Imam Suyuti, mulazamah. Mulazimi dia panggil. Lazim. Lazim. Lazim ni maknanya mestilah. Bila kalaulah dia itu bersifat dengan sifat hidup, maka semestinya lah dia itu Tuhan yang maha hidup. Iaitu hal keadaannya berkuasa. Hal keadaannya yang berkuasa, yang berkehendak, yang mengetahui, yang hidup, yang mendengar, yang melihat dan juga yang berkata-kata. Jadi sifat ma'nawiyah ini, iaitu mengisbatkan Allah itu dalam keadaan ataupun senantiasa berkuasa, berkehendak, mengetahui, hidup, mendengar, melihat. Makna sifat-sifat ini, sifat-sifat yang azali bagi Allah Subhanahu Wa Taala ini, yang tak pernah lekang daripada zat Allah. Wujud sedia kala dan juga berterusan pada zat Allah Ta'ala ini diakui oleh semua dipanggil ahlul qiblah. Mu'tazilah ke, Syiah ke, semua mengakui sifat ini. Cuma Mu'tazilah ni berbeza dengan Ahli Sunnah Jamaah bila dia menafikan yang tadi, yang sebelum, sifat ma'ani. Mu'tazilah dia kata
Allah Subhanahu Wa Taala ini berkuasa, tapi dengan zat bukan dengan sifat. Ya, dia tidak, maknanya kata dia kalau Allah Taala ini kita kata dia bersifat, makna dia tidak esa. Dan dia tersusun daripada sifat-sifat. Ya, sifat-sifat yang menempel pada zat dia. Tapi Ahlussunnah wal Jamaah menjawab, dia kata, yang kita mengakui sifat Allah itu bukan bermakna kita mengakui bahawasanya dulu ni Allah Ta'ala tidak berkuasa, tiba-tiba berkuasa. Macam manusia lah, ketika kecil dia tidak ada kemampuan. Setelah dia besar, dewasa, baru ada kemampuan. Ya, jadi sifat Allah Ta'ala itu kita mengisbatkan kewujudan sifat itu pada zat Allah, tapi tidak pernah berpisah daripada Allah. Sifat itu sifat yang sedia ada pada zat Allah. Yang tunggal dia panggil. Yang tunggal pada zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang tidak sebagaimana yang kamu gambarkan. Kalau kita gambarkan supaya Mu'tazilah menggambarkan sifat-sifat ini dia wujud dengan secara dipanggil berlapis-lapis. Bukan begitu. Dia wujud pada, dia panggil macam kita kata, kita sebut pada seseorang itu kita kata, contoh macam nama dia Ahmad. Ya, tapi dia ada banyak sifat. Kita kata yang berhormat, sebab dia menang pilihan raya, kita kata yang dia berhormat. Yang berhormat datuk. Sebab sultan bagi kat dia datuk. Datuk dipanggil ustaz. Kebetulan dia ustaz pula. Ustaz. Kemudian sebab dia ni melahirkan ustaz, dia panggil tuan guru pula. Jadi walaupun kita sebut berbilang-bilang dia panggil sifat-sifat dia itu, tapi kita tak pernah gambarkan, orang kata apa, pada batang tubuh dia itu berlapis-lapis lah sifat tu. Ya, maknanya contoh macam kita pakai baju 5 lapis. Orang tanya sebab apa 5 lapis? Lapis yang pertama tu baju orang panggil apa? Baju datuk. Lapis yang kedua tu baju yang berhormat. Lapis yang ketiga tu baju ustaz. Kita tak gambarkan begitu. Kita gambarkan sekaligus. Satu batang tubuh tu nama dia Ahmad, dan kita gambar dalam kepala sekaligus. Kerana dia tu sifat-sifat dia hadir sekaligus. Walillahil masalul a'la. Bagi Allah misal yang lebih tinggi. Lebih tinggi bagi Allah SWT. Di samping tuan-tuan sekalian, kalau kita tidak mengisbatkan bagi Allah sifat qudrah, sifat hayah, sifat sama' basar dan sebagainya, mana kita menafikan ataupun kita menolak sekian banyak nas-nas dalam Quran yang menyatakan Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat-sifat tadi. Wa mimma yastahilu fi haqqihi ta'ala asyumna sifatan. Dan di antara yang mustahil bagi Allah ada 20 sifat juga. Sebab itu sifat yang mustahil bagi Allah, yang tidak layak bagi Allah juga tak terhingga. Segala sifat kekurangan semua yang tidak layak bagi Allah. Semua yang mustahil bagi Allah. Sebab itu Imam Sunusi kata di antara sifat yang mustahil bagi Allah 20 sifat yang berlawanan. Jadi begitulah kita selesai hari ini sifat-sifat yang wajib bagi Allah, dan insya-Allah ada masa lagi. Tengok tuan-tuan dan puan-puan, kerana pembacaan matan kita ni dia tak ikut mingguan. Dia ikut ke lapangan masa ustaz. Nanti kita akan announce sehari sebelum, insya-Allah. Sehari sebelum, kalau ada. Kalau tidak ada, maknanya tunggu announce lah. Tunggu kita announce dalam grup ataupun announce dalam Facebook ya. Kalau tuan-tuan terlepas agak-agak mungkin tak jadual itu, tuan-tuan boleh tengok rakaman Facebook, insya-Allah. Boleh tengok rakaman dalam Facebook, ataupun mungkin saudara Akif boleh masukkanlah rakaman itu dalam grup lah. Jadi tuan-tuan boleh untuk tidak terlepas jadual dan juga rakaman, tuan-tuan boleh minta saudara Akif untuk masukkan tuan-tuan dalam grup tim apa dia panggil, tim ulama ni. Tim ilmu dan ulama. Okey. Tuan-tuan sekalian, selesai kita pagi-pagi ini. Mudah-mudahan berkat lah.
Kerana Nabi SAW mendoakan Allah mabarik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkatilah untuk umatku pada awal-awal pagi mereka. Kalau nak kira mengantuklah. Mana pun bercakap ni pun mengantuk. Jarang sebenarnya kuliah, kecuali kuliah lepas subuh. Direct lepas subuh. Ini pukul 7 sampai pukul 8. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan sekalian, dengan sedikit pengorbanan kita menuntut ilmu, nak mempelajari tentang akidah tentang Allah Subhanahu Wa Taala ini, maka kita akan diberi barakah, keberkatan yang banyak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan lebih-lebih lagi pagi ini didoakan Nabi SAW dengan berkat. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkatlah untuk umatku pada awal-awal pagi mereka. Mengaji tentang Allah Ta'ala pun dah berkatlah. Dan kemudian mengaji pula pada awal pagi. Lagilah barakah. Jadi sebab itu dalam Al-Quran disebut Tabarakalladzi. Maha berkat Allah Ta'ala, Tuhan. Dia selalu Allah Ta'ala sebut dia di Tabarak, Maha berkat. Maha berkat ni apa dia? Allah Ta'ala ini siapa yang sebut nama dia, siapa yang apa-apa saja amalan yang dibuat untuk kerana dia, maka amalan itu akan berkat. Maknanya bukan dapat 1-2 pahala, dipanggil berganda-ganda pahala, dan juga berkekalan pahala itu sampai kita dalam syurga nanti. Sampai kita dalam syurga nanti. Malah bila sebagai contohnya kita buat kebaikan pagi ini dengan mengaji tentang Allah Ta'ala ini, insya-Allah keberkatan itu akan melimpah kepada amalan-amalan lain lagi selepas ini. Sebagai contohnya Nabi SAW menyebutkan dalam hadis kursi, walaupun tak berkait dengan mengaji, tapi berkait dengan sembahyang, sembahyang duha. Nabi mengatakan dalam hadis kursi, Allah Ta'ala menyebutkan, wahai hambaku, kamu lakukanlah 4 rakaat pada awal siang, dan aku akan cukupkan kamu pada baki siangnya. Maknanya buat sembahyang lillahi ta'ala awal siang, maka keberkatan itu, kecukupan daripada Allah itu akan melimpah kepada sepanjang hari tersebut. Jadi begitulah juga teman-teman sekalian, kita menuntut ilmu, berzikir, baca Quran di awal pagi ini, insya-Allah akan melimpahkan barakah daripada Allah Ta'ala untuk keseluruhan hari kita, insya-Allah. Dan Imam Sunusi ni, sebelum kita sampai di hujung matan dia ni, teman-teman sekalian, Imam Sunusi dia pesan kepada kita supaya kita ni banyak berzikir dengan kalimah syahadah. Banyak berzikir dengan kalimah syahadah. InsyaAllah nanti kita akan fa'alal aqil an yuksira min zikriha. Maka hendaklah seorang yang berakal itu memperbanyakkan dari menyebut kalimah syahadah. Banyak berzikir. Seolah-olah keseluruhan matan dia ni, matan yang dia nak cerita kat kita ni, dia panggil, walaupun kadang-kadang ada bahagian-bahagian yang agak berat sikit untuk kita nak faham, tak apa, tak ada masalah tentang bersedia. Banyak berzikir dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu dia panggil kesan mengaji akidah ni adalah untuk kita banyak dipanggil berzikir. Sebab itu ada 2 tarik di kalangan orang sufi ataupun di kalangan ulama. Ada yang bermula daripada zikrullah, bermula daripada banyak berzikir, lalu Allah Ta'ala buka mengenal dia. Mana dapat mengenal dia. Bila banyak berzikir ni, Allah Ta'ala bukakan ma'rifah sehingga terbuka pintu hati untuk mengenal Allah. Walaupun mengaji sikit-sikit. Tapi ada pula tarik daripada mengenal Allah dulu. Dan mengenal Allah. Dan kenal Allah, dia panggil merenung alam dan sebagainya. Dengar alim ulama cerita dan sifat Allah. Lalu menggerakkan hati kita untuk berzikir kepada Allah. Ini jadi daripada mengaji tentang sifat-sifat Allah. Jadi sebab itu sinonim dia panggil. Ahli-ahli falsafah Islam ni sinonim dengan tasawuf. Ahli tasawuf ni sinonim dengan, dipanggil dengan minat mereka untuk mengaji tentang sifat Allah, ilmu kalam ataupun dengan cara
falsafah dan sebagainya. Jadi kalau tuan-tuan mengaji, baca bidata-bidata ulama-ulama kalam dan juga ulama-ulama ahli falsafah Islam, seperti Al-Farabi, Al-Kindi dan sebagainya, mereka ni ahli tasawuf. Dan bila mengaji tentang ahli tasawuf pula, maka mereka ni adalah ahli falsafah ataupun ahlul kalam. Kerana dia dipanggil apa? Daripada mengenal Allah itu membawa kepada ibadat kepada Allah. Daripada beribadah kepada Allah itu akan membawa kepada terbuka ma'rifah, mengenal Allah Subhanahu Wa Taala melalui dipanggil pintu hati. Jadi tuan-tuan yang betul Allah Taala sekalian, orang hari ini saja bila terlebih mengaji tentang Allah Taala sampai tak ada masa nak ibadat. Dia jadi orang panggil apa? Dia jadi orang kata apa? Jadi terbalik. Semakin kenal Allah Taala semakin penyegan. Kita lah. Semakin kenal Allah, dia jadi semakin segan beribadat. Orang zaman dulu semakin kenal Allah Taala, dia semakin meninggalkan dunia. Semakin meninggalkan dunia. Sampai satu ketika dipanggil makan pun dia tak teringat dah. Makan pun dia tak teringat dah. Dia tenggelam dalam dengan keseronokan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itu kita perlu lebih mengaji lebih mendalam dalam masalah, kerana kita terpengaruh dengan barat, iaitu mengaji setakat otak saja. Mengaji setakat otak, berfikir dengan otak dia panggil orang hari ni. Kan termasuk orang agama sendiri pun berfikir dengan otak. Berfikir dengan dipanggil dengan buku. Tapi orang zaman dulu dia mengaji sampai hati. Otak ni alat saja. Otak ni alat saja. Jadi sebab itu dia panggil al-qalbu. Hati dia panggil. Bila kita mati nanti, tuan-tuan bayangkanlah bila kita mati nanti, otak pun mati juga. Tapi macam mana kita nak jawab dalam kubur nanti? Kita tanya soalan, jawab dengan apa? Kemudian bila kita bangkit di hadapan Allah Ta'ala nanti, Allah Ta'ala kata, illa man atallah yawma la yanfa'u malun wala banun. Hari kebangkitan nanti adalah hari yang tidak berguna lagi harta benda dan anak pinak. Illa man atallah, melainkan orang yang datang menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang bersih, hati yang sejahtera. Hati yang sejahtera bila tu? Ketika di dunia dulu. Ketika dunia dulu hati itu bersih, hati itu sejahtera, dan dia mati atas hati itu. Hati manusia ini di alam sana, bagaimana hati kita pada ketika kita mati, begitulah hati kita ketika dalam kubur, begitulah hati kita bila kita menghadap Allah SWT nanti. Itulah tuan-tuan sekalian, insya-Allah kita jumpa lagi. Nanti. Tuan-tuan tunggulah jadual. Dan biasa kita tak bukalah soal jawab ni. Kerana majlis kita ni majlis baca matan. Sebenarnya huraian ni pun dah lari kaedah dah ni. Huraian panjang-panjang ni pun dah lari kaedah. Kerana patutnya matan tu dibaca, ditafsirkan sekadar yang tuan-tuan boleh faham matan tu. Adapun tuan-tuan nak mengaji lebih lanjut tu, tuan-tuan kena cari tok guru lah. Tok guru yang lebih mahir untuk mengaji akidah. Dia lambat sikit mengaji tu, dia panggil dirayah dia panggil. Untuk memahami itu memerlukan masa yang lebih panjang. InsyaAllah kita sekalian doakanlah semoga Allah Ta'ala memberi hidayah taufik kepada kita semua, beri istiqamah kepada kita, rajin beribadah dan suka baca Quran, suka berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan Ustaz. Jumpa lagi insya-Allah tasbih kafarah dan